Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin, wa la ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahidin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita sekali lagi duduk di dalam ruangan pengajian pentafsiran daripada surah Az-Zumar, iaitu insya-Allah pada hari ini kita nak mari tengok pula isi kandungan ayat Al-Quran kita ni, iaitu ayat yang ke-64 daripada surah ini, iaitu ayat yang ke-64 daripada ini surah. Setelah daripada kita dengar dah kemarin itu tu, iaitu ayat yang ayat yang ke-62, 63. Tu dua ayat karakter. Maka ayat yang ke-64 ni ada berkaitan lah dengan ayat yang ke-63, 64 tu. Kerana Tuhan duk royak kepada kita, kata manusia ni Allah Subhanahu wa ta'ala ni jadikan dia dan menjadikan segala-gala perkara yang memudahkan bagi manusia daripada makhluk-makhluk yang lain. Situ maksud kata Allahu khaliqu kulli syai'. Nah, Allah Ta'ala tu menjadi tiap-tiap sesuatu yang tercerai, ba'inun minhu, yang tercerai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia itu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu duk cara, duk bela, duk mengasuh, duk wirazki, segala-gala lah. Tu makna kata tiap-tiap perkara tu Tuhan duk tengok, Tuhan duk cara, Tuhan duk bela, Tuhan duk rezeki, semua perkara tadi itu. Kemudian Tuhan kata lahu maqalidus samawati wal ard, dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu gedung. Gedung ni kelang lah bahasa Sia kak. Gedung-gedung. Gedung langit-langit daripada berapa? Daripada air hujan, daripada udara, daripada benda hak pihak atas tu. Tu. Wal ardi, dan bombing. Gedung bagi bombing makna lagu mana? Makna kata semua hak duk atas muka bombing ni, daripada tumbuhan, daripada benda-benda yang jadi manfaat bagi manusia. Nah, semua itu milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walladzina kafaru bi ayatillah ulaika humul khasirun, dan mereka-mereka yang kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu katanya ulama di situ, iaitu kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan Al-Quran. Tu makna kata walladzina kafaru bi ayatillah ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ayatil Quran. Nah, dan dengan ayat-ayat Al-Quran.
ulaika humul khasirun, mereka itulah mereka yang khasirun. Mana khasirun bila? Fil akhirah, di dalam hari akhirat, sebab dia akan kena azab. Tu. Setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat yang kita dengar tadi tu. Rasulullah baca dengar. Lalu orang musyrikun ni adalah orang yang pesing kata dia ni yang pertama tak boleh nak terima benar-benar. Sebab hati dia tu jadi spek. Sebab gapa spek? Kerana pandangan dia tadi terhadap benda-benar tadi tu dia tahu benar-benar, tapi seolah kata dia nak lari tubik daripada benar-benar. Apabila orang tu nak lari tubik daripada benar-benar, maka hati dia tu akan jadi terkatuk. Hati dia tu akan jadi tak nampak benda-benar. Apabila hati dia tak nampak benda-benar, jadi terkatuk, jadinya tak terbuka, lalu dia buat syarat. Dia nak terima Islam, terima iman, tak terima tak boleh. Dia buat syarat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat syarat lagu mana? Buat syarat iaitu buat syarat kata, Muhammad, kalau kita gini ke lagu mana? Lagu mana? Jadi Nabi Muhammad ni nak mengajakkan dia supaya dia tinggalkan perkara yang tak sesuai, dia itu memperhambakan diri. Tu makna Nabi Muhammad nak mengajak ke hak tu. Tiba-tiba dia ni tak boleh nak terima apa yang disyaratkan, yang dimengajakkan, yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh nak terima. Apabila ia tak boleh nak terima, dalam arti kata ia tu duk kira habuai nak hidup dunia ni daripada habuai tu habuai ni yang pesing kata ia tak boleh nak terima lah syarat hak Nabi tu. Dia kata gini Pak Muhammad, kalau kita pakat buat gini lagu mana? Nabi pun dengar. Ni sifat orang jadi ketua ni kena dengar juga orang. Bukan makna kata nak orang dengar kita semata tu, bukan. Ya makna kata kita kena, bahasa siapa panggil kata leg prian ความคิดเห็น makna kita tukar pandangan pemikiran. Kamu nampak lagu mana, aku nampak lagu mana. Tu sikap ketua. Lalu Nabi Muhammad SAW dirayak kata, aku ni nampak lagu ni lagu mana Muhammad? Nabi Muhammad kata, lagu mana munak lagu mana? Gini apa? Makna kata kita ni buat pesen dua kata. Pakat pesen kata pakat turun lutut setengah pergi mari. Setengah lagu mana? Yakni aku nak ibadat kepada Tuhanmu, mana tak sah menyengutu terhadap Allah Ta'ala dalam masa yang tertentu, dan mung tu mari ibadat kepada Tuhan aku ataupun menyengutu dengan Tuhan aku ni dengan masa yang tertentu. Lagu mana nampak kamu ya Rasulullah, ya Muhammad? Tak panggil ya Rasulullah sebab mereka ini tak beriman. Nabi Muhammad pun senyap. Sebab syarat tu dibuatkan oleh al-musyrikun, bukan syarat yang rengeh-rengeh tu, syarat seolah kata syarat yang payah. Nabi Muhammad pun senyap. Apabila senyap, Nabi SAW senyap. Ni ajaran daripada Tuhan kata, apabila kita tak tahu satu muka, jangan gaduh kita jawab. Seolah kata kalaulah demo kemukakan, demo buat soal mari ataupun buat syarat mari, kita tak ada nak mikir, seolah kata kita tak ada nak kira, berhenti dulu. Daripada apa? Daripada kata kita nak sanggup selalu. Ni terkadang kita sanggup pergi dulu, kemudian lepas pada tu menyesal lah pula. Ni perkara yang kita sebagai orang Islam ni kena tengok di dalam rupa cara ajaran kita ni, dia dah ajar kita macam mana. Dia nak ajar kita ni cidik dalam masalah kata nak jawab tu kena kira dulu. Jangan gaduh jawab kalau kita tak kira, tak renung, taknya meselidiki apakah maksud yang orang itu kemukakan soalan, warinya pemikiran, waris segala-gala tu kena memikir dulu. Ini ajaran. Jangan gaduh dalam arti kata kita nak jawab pas selalu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyap, datangnya Allah Subhanahu wa taala suruh warinya wahyu. Datang wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu. Sebab Nabi Muhammad ni, ni adalah orang bijak, bukan tak bijak. Jangan duk sengka kata setengah-setengah duk mikir kata, ada saya pernah dengar orang kata, Nabi Muhammad tu tak ada bijak kali. Cuma hak bijak tadi tu perangai wahyu. Ya bukan lagu tu.
Nah, Nabi Muhammad tu orang bijak. Kalau tak bijak, tak ada lah sifat kewajipan bagi dia sifat fatanah. Al-fatanah tu makna cidik pandai, bijak. Nah, dalam arti kata dia tu kuasa nak memikir, kuasa nak menjelaskan masalah dengan dirinya sendiri. Tu sikap dia. Akan tetapi orang cidik dah, kemudian diwahyu, dibantu dengan wahyu pula. Jadi 2, 3, 4 ganda kecidikan dia tu. Janganlah kita duk mengajar fiqh sirah, mengajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi Muhammad tak ada cidik kali. Hak cidik tu wahyu dak atur belakang. Bukan makna gitu. Nah, bukan makna seumpama setengah-setengah duk faham tu, bukan makna gitu. Salah tu fahamnya tu. Nah. Setelah daripada tu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Lagu mana wahyu? Mari tengok. Dalam ayat yang kita nak dengar ni, iaitu ayat yang ke-64 ni. Qul. Mari dengar qul. Kalimah qul ni apa panggil fi'lul amr, fi'il amal. Yang seolah kata suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab. Kalimah qul ni saya dok royak banyak kali dah. Ya muskilah besar-besar. Sebesar-besar muskilah terhadap orang tak beriman. Sebab orang tak beriman, ya royak kata Quran ini daripada Muhammad. Kecek dengan mulut kata Quran ni daripada Muhammad, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Muhammad ni dusta dan terbohong dan buatnya rangka terhadap kemudian nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tak beriman kata Quran ini daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab puak ni, puak-puak musyrikun ini tak dinamakan musyrikun, malaikat dia mengkasikan di antara Tuhan yang benar nama Allah dengan Tuhan yang tak benar daripada Allat wal Uzza wa Manat dan hingga seterusnya. Sebab tu dinamakan mereka itu musyrikun. Kalau mereka ini tak kenal Tuhan langsung, tak ada kenal Allah Ta'ala langsung, bagaimana dinamakan dia tu musyrikun? Musyrik mana kata asyraka. Asyraka mana campur di antara dua perkara. Campur di antara benda-benda iaitu Allah. Inna Allah huwal haq. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Demikian itu Allah Ta'ala tu benar-benar, perkara yang benar, Tuhan yang benar. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Tuhan yang lain seru lain pada Allah Subhanahu Wa Taala, diseru, diabdikan, berdoa, berapa nama tu, perkara yang batil. Sebab tu dinamakan musyrikun. Jangan duk faham kata mereka ni tak ada kenal Tuhan, dak dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga dia kenal Tuhan nama Rahman. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Ayalah belakang duk kata terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang bukan-bukan. Lalu kalimah qul ni kalimah kita dengar tu muskilah. Muskilah mana? Kalaulah Muhammad tu wari Quran sini, wari Quran sendiri, Quran tu daripada sisi Muhammad, maka kenapa Muhammad wari kalimah qul? Sebab qul ni makna suruh makna tekene, makna kata ada kata suruh kecek suruh kata. Seolah kata ada perkara yang duk mengatur, perkara yang duk suruh royak, perkara yang duk suruh khabar. Tu maknanya. Dia mikir, orang yang keras perut ni, orang yang pakai hawa nafsu ni, dia ada tak? Ada fikiran dia. Akan tetapi, dia terkatuk. Terkatuk dengan sebab apa? Dengan sebab habuai dunia, dengan sebab orang yang kata tak boleh nak terima, dengan sebab dia itu takabur, dengan sebab dia itu ada perkara-perkara yang dia jadi rasa hasad dengki. Beberapa perkara-perkara yang mentutupkan akal fikiran yang waras. Tu maknanya gitu. Kemudian Rasulullah kata, Allah Ta'ala kata qul, kata olehmu ya Rasulullah, kata bagi siapa? Kata bagi ahli Makkah, kata bagi puak-puak Quraisy, puak-puak ahli Makkah tu. Tak kala hina qalu lahu, tak kala puak ni kata kepadamu kena irji' ila dini abaika, kembali kelik semula kepada agama tok nenek kita. Agama tok nenek iaitu agama yang diberjalankan oleh kaum musyrikun, yang campur di antara millah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan agama yang dibawa datang oleh Amr bin Luhai. Amr bin Luhai
ialah mula-mula warinya berhala daripada negeri Suria, negeri Syam kepada Jaziratul Arab, kepada Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam beberapa hadis. Baik. Kemudian apabila puak-puak musyrikun ini tengoknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mau nak jalan mengikut jalan ni ketua-ketua dan tok nenek yang duduk di atas itu ajaran, yang duduk di atas itu agama, lalu dia kemukakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syarat yang tersebut. Mari kita pakat klik pada agama tok nenek kita dulu. Tak songke tok nenek kita ni nak jadi duk tak betul jalan, you duk pakai umur mari lama dah. Tak songke tak boleh nak jadi ke untuk nenek kita ni tak tahu benar-benar. Tak songke benda hak kita duk bawa mai lama-lama dia nak tak kena ya Muhammad. Mari dengan tak song. Nah, kalimah tak sun mana tak boleh jadi kok. Boleh jadi kok tok nenek kita ni orang yang sebab boleh adakan kita, dia nak duduk di atas jalan tak benar. Tak boleh nak jadi kata. Tu. Dia ni umur banyak pada kita, boleh jadi ke dia tak tahu benda-benda hak kita duk royak ni? Boleh jadi ke dia alim pada kita, dia lebih pada kita? Ini yang panggil sifat orang musyrikun yang mari duk kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak membelakan kesalahan dan membelakan jalan ni yang cenggah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka hujah ni setiap makan, setiap tempat, setiap generasi, setiap orang, setiap bangsa-bangsa nak belakan benda hak yang pesen cenggah dengan agama gitu. Mari dengan hujah tulah belaka. Tak ada jadi orang panggil kata tak ada jadi keluar tubik walaupun orang berlain ni guna. Tapi cerita-cerita tulah. Nah, cerita-cerita tulah belaka. Mari duk royak. So umpama orang Nasara, daripada orang Mesir, orang mana, dia tak mau nak terimanya agama Islam. Dia kata, tok nenek kita duk dengan agama dulu ni gini. Kalau kita memeluk agama Islam, kemudian bagaimana ke tok nenek kita hak dulu? Dia buat belah dengan tok nenek dia. Tok nenek kita hak dulu nak masuk syurga sekali dengan kita macam mana? Kalau kita tinggal dia. Ni cara sekatan orang-orang yang tak mau nak terima tu hujah dia. Setiap tempat ni jadi lagu ni. Nah, tetapi kalau kita tengok kepada ajaran Islam, kalaulah orang Nasara ataupun orang Yahudi ni memeluk agama Islam, mana agama yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sendiri tu boleh duduk dengan tok nenek dia. Hawak apa? Kerana tok nenek dia ni berimej dengan Nabi Musa. Dia tu orang Yahudi. Tok nenek dia berimej dengan Nabi Isa. Dia tu orang Nasara. Belum daripada kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum daripada mana? Belum daripada kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka generasi halik belakang ni hak beranak mari pada anak cucu ni, anak cucu orang Yahudi apa baik, anak cucu orang Nasara apa baik, lepas daripada kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia hukum lain. Dia tak sama daripada tok nenek dia, belum daripada datang Nabi Muhammad, datangnya ajaran Islam ni, ya mereka itu berimej siap dah, berimej Nabi Musa ya orang Islam juga. Berimej dengan Nabi Isa ya orang Islam juga. Kita dah buat belah. Dah buat belah lah. Kalau kita berimej dengan Nabi Muhammad agak siap lah tok nenek kita gitu, tok nenek kita gini. Tu makna perkara-perkara yang kita itu sebagai orang Islam kena ambil tahu. Kata hujah lagu ni tak betul. Hujah lagu ni, cara mikir lagu ni tak betul. Kenapa? Orang yang tak tahu dengan orang tahu tak sama. Orang tok nenek dulu nu di kalangan orang Yahudi, orang Nasara tadi tu dia tak datang lagi Nabi Muhammad mari. Padahal dia berimej dengan ajaran tu, tapi apabila datangnya Nabi Muhammad mari dah, dia nak tukarlah berimej dengan Nabi Muhammad ni, dan berimej juga Nabi Musa, dan berimej juga dengan Nabi Isa. Tu cara dia. Nampak tu tak? Tu. Lalu dia kata ghairallah, dia kata ni irji' ila dini abaika. Kita klik pada cara-cara mikir orang tua, turut orang tua, tak apa kalau kita turut orang tua ni selamat. Ni orang Quraisy mai kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu gapo belakang daripada tu? Belakang daripada kul tu. Ghairallahi ai mana kan ghairallah? Mana lain daripada dinillah, ai ghaira dinillah. Tu maknanya gitu. Ghaira
dinillah, lain daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah ni agama apa? Agama yang berjalan mengikut ajaran hak Tuhan nak. Agama Allah ni atas landasan la ilaha illallah tu. Tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya, sama ada ibadat, sama ada masalah hukum, sama ada masalah muamalat, sama ada masalah jinayat, sama ada masalah munakahat, semua tadi tu kena klik kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala belaka. Itu makna kata ghaira dinillah. Tapi maksud ghaira dinillah makna wahadullah, iaitu kita nak menyaksi kata Allah Subhanahu wa taala tunggal asa, tidak ada perkara-perkara yang standing dengan dia. Ta'muruni ayyuhal jahilun a'budu ayyuhal jahilun. Makna kata lagu mana? Makna kata kita tengok di sini. Maka kata olehmu ya Rasulullah, maka apakah patut sesuai? Patut dan sesuai selain daripada Allah, mana selain daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, kamu suruh aku sembah. Kamu tu wahai orang Quraisy, wak syarat mari ni suruh aku pakai pendapatmu, suruh aku kelik semula kepada agama-agama. Ya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku. Ya Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku daripada perkara-perkara tersebut tu. Tak sesuai sama sekali. Nabi Muhammad ni nak ayat we tahu. Dia ni tak pernah waktu turun kadai dia ni lain pada Allah Taala. Tak pernah waktu turun belakang dia lain pada Allah Subhanahu wa taala. Dak Tuhan jaga panggil ismah. Tuhan jaga semenjak kecil lagi. Tak pernah buat kerja lagu tu. Maka orang musyrikun mai hajak Nabi, Muhammad kelik semula kepada agama tok nenek kita. Tok nenek kita ni dah buat hak molek, dah ni kena dah tok nenek kita ni. Kita nak pakat bela lah hak tok nenek. Kalau tak bela hak tok nenek ni tak leh lah. Ya tak leh sebab tok nenek kita ni orang molek dah, orang mulia dah, orang hebat dah, orang tak ada dah lah kita kata. Tu mai duk royak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu suruh aku ni menyembah lain. Ayyuhal jahilun. Di sini Tuhan suruh panggil orang. Ni tengok. Ayyuhal jahilun, orang-orang yang tak cidik, orang-orang yang kalau bahasa tok guru kita, orang-orang bodoh. Ayyuhal jahilun. Apa boleh Tuhan kata ayyuhal jahilun? Tuhan tak kata ayyuhal aqilun. Apa? Kerana orang mengajak manusia supaya kelik kepada ajaran lain daripada ajaran Allah, itu bukan orang cidik. Di sisi Allah Subhanahu wa taala orang bodoh. Nak bela berapa? Nak bela jalan ni tok nenek moyang, nak belanya maslahat yang tertentu, habuai dunia yang tertentu, nak bela puak ke, nak bela cara memikir hak pasal cengah dengan agama ke, nak bela perkara-perkara khurafat ke, nak bela cara-cara pasal nak ibadat lain pada Allah Taala ke. Kerana kita ni orang dulu, kerana kita ni orang yang lebih dah, kerana tok nenek kita ni duk lagu ning belaka, mai dua ayat pada Nabi Muhammad. Tuhan kata ayyuhal jahilun, orang yang jahil. Tuhan tak ada ayat ayyuhal aqilun. Pia al jahilun di situ iaitu musyrikun Quraisy. Iaitu musyrikun Quraisy. Ya tak sah lah mana pun ya tak sah tinggal ajaran dia. Ya nak pegang ajaran dia. Sedangkan hujah dah tak hak dia pegang. Hujah alasan ada tak? Tak ada. Nabi Muhammad royak alasasnya, tapi wak tak tahu. Tu makna kata orang degil. Musyrikun lah tu. Nabi Muhammad baca ayat Quran, dia terima titik apa nama Ailio lah, mana kata sedap dengan Nabi Muhammad baca Quran. Tapi apabila kelik rumah, tak sih tinggal, tak mau, tak sih mikir. Hajalah tu. Tu cara-cara mereka. Sebab tu Tuhan kata ayyuhal jahilun, orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil. Setelah daripada tu Nabi Muhammad suruh jawab dengan itu jawapan. Lepas daripada orang musyrikun mari mengajak dia supaya nak buat jadi sama di antara Tuhan yang benar dengan Tuhan tak benar ini, buat jadi serupa dengan dia, buat jadi musyrikun serupa dengan dia. Lalu Nabi itu disuruh jawab dengan itu jawapan tadi kita telah dengar dah ayat yang ke-64 tu. Tuhan nak
kejak lagi hati Nabi. Di sini makna kata nak kejak lagi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini. Kejak mana-mana? Nak jadi tambah yakin lagi. Nak dia tu tambah cerah lagi. Tambah ilmu lagi dalam ini masalah. Tambah dengan gapo ya Allah. Mari kita tengok. Tuhan kata ayat yang ke 65 tu daripada surah Zumar tu, Tuhan kata walaqad uhiya ilaika. Walaqad, mari dengar tengok. Dan sesungguhnya, mari dengar laqad, mana takkid ni. Uhiya ilaika, telah diwahyukan kepadamu. Telah diwahyukan kepadamu. Makna kata Tuhan wahyu. Kalimah wahyu ni makna lagu mana? Terkadang kita ada mengajar anak-anak murid kita kata wahyu mana kan? Wahyu ni makna kata sesuatu, ni bahasa Melayu mudah. Sesuatu yang khafi. Apa makna khafi? Iaitu yang sunyi serta cepat. Ilmu tu masuk di dalam otak manusia. Tu makna wahyu. Benda yang halusi, kamar apabila dia masuk dalam otak manusia, dia cepat masuk. Kamar dia reti faham. Tu makna wahyu Allah Subhanahu wa taala. Walaqad uhiya ilaika, dan sesungguhnya diwahyukan. Diwahyukan apa? Tuhan wari dengan sirah apa nama? Majhul. Mari dengan bina majhul. Tuhan tak kata walaqad auha. Tuhan kata walaqad uhiya. Sebab di sini ni reti dah, kata tak ada siapa pun boleh wahyu lain pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila wari lagu ni ia lebih dahsyat, lebih hebat cara cakap daripada kata walaqad auha ilaika. Lebih dahsyat. Dia kata walaqad uhiya ilaika. Sesungguhnya diwahyukan kepada engkau, iaitu kepada mung tu ya Rasulullah, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada mereka sebelum daripadamu. Yakni sebelum daripadamu ni katanya para ulama, yakni mereka yang datang belum daripada kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum daripada Nabi kita mari kepada ini dunia. Nah, mari kepada ini dunia. Lagu mana? Tuhan royak gapo? Royak kepada Nabi Muhammad. Royak kepada orang-orang belum daripada Nabi Muhammad hak datang kepada ini dunia ni. Mari dengan lain. Kalimah lain ni makna kata jika engkau. Lain. Mari jika. Tu mari jika buat syarat. Asyrakta. Mari fi'il syarat tu. Jika engkau itu menyengutu. Gapo makna menyengutu? Kalimahnya menyengutu dalam bahasa Jawi kita ni, dalam bahasa Sia panggil kantang paki tadi itu, makna gapo? Makna gapo? Asyraka ni makna lagu mana? Katanya para ulama, makna kita buat sama di antara benda benar dengan benda tak benar. Sama pada hak mana? Sama pada hak kita nak taat kepada dia. Sama pada hak kita nak tawakal. Sama hak pada kita nak harap. Sama hak pada kita takut. Sama hak pada berapa? Pada kita itu nak percaya. Tu makna wak jadi serupa. Apabila wak serupa ni kita pegang kata benda tadi itu sama ada lagi perkara yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu makna kata la in asyrakta. Katanya ulama-ulama di sini, ia kata la in asyrakta, makna lagu mana? Jikalau mung tu menjadikan syarat hak mereka itu tu mu terima. Tu makna syarat hak orang musyrikun wak hari tadi itu, Muhammad, kita buat gini kita turut agama tok nenek kita sikit, lepas tu kita turut agama hak munawari ni sikit. Tu terima syarat tu, makna kata la in asyrakta. Buat gitu ya, terima syarat. Belum daripada nak buat kerja tu terima dulu. Terima saja tu jadi lagu mana? แค่การยอมรับอย่างเดียวก่อนที่เราจะกระทำ belum daripada kita nak buat tu jadi lagu mana? La yahbatanna amaluka. Nascaya jawab daripada lain tu. Nascaya gugurlah, batallah amalan-amalanmu. Makna kata amalan yang kita dak buat semenjak daripada akhir balik, kalau terimanya syarat tadi Muhammad, nascaya batal amalanmu.
Maka ini ni firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat Quran ini bukan khusus untuk Nabi dah. Sebab Nabi ni cerak dia tak buat benda ni. Akan tetapi katanya para ulama, perkara yang mustahil Nabi itu nak buat khija, maka Tuhan royak juga dalam Quran, yuwajjihu ilal ummah. Ia akan kembalikan itu tunjuk ke itu firman Allah Taala, itu ayat tu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat mudah. Lama kita kata hak ni Nabi kita tak ada. Kita ni hak kena ni. Kita ni sebagai apa nama? Sebagai ummah ni hak kena. Nah, kita sebagai ummah ni kena. Kalau dia mau buat syarat mari hai kita orang hak pesing kata duk di dalam media politik masalah. Duk dalam media politik. Dalam media politik ni ya bahaya juga. Molek kita main politik kalau kena dengan cara, tapi kalau main tak kena, aja makan kita. Lagu mana misal saya nak misal. Tiap-tiap tahun tadi itu perlembagaan kita, sebab sekarang lah ni kita panggil pakai kanun wadai. Kanun wadai ni makna kata perlembagaan yang keluar daripada pemikiran manusia, yang kita tak pakai hukum Tuhan dalam Quran dalam hadis dengan cara penuh-penuh. Tu hak kita nak nampak dengan cara jelas. Lalu kita jadi tok wakil masalah, jadi putan rasada nak panggil tok wakil. Setelah daripada perlembagaan ini dituliskan oleh manusia dari pihak mana-mana pun, tulis mari tadi itu perkara yang cenggah dengan ajaran Allah. Kalau tak cenggah tak apa. Seumpama kata, kita nak buat undang-undang dalam negeri kita ni supaya nak menjagakan keselamatan rakyat. Di atas tembok, atas batas, atas berapa ni kita ada api merah, api kuning, api hijau. Berapa minit gitu, apa minit gitu, itu kanun wadai juga. Tapi hak tu tak ada cenggah gapo dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba hak cenggah dengan ajaran Tuhan. Cenggah dengan ajaran Tuhan, banyaklah perkara-perkara yang cenggah dengan ajaran Tuhan. Cuma kita tu terima wak sama dengan di antara hukum Tuhan dengan perkara yang manusia itu mikir mari wak sama. Seumpama kita kata reba tadi tu tak apa dah, kita boleh makan dah. Kita tahu juga kata reba dalam agama kita tak boleh. Kita kata tak apa, perlembagaan kita kata boleh. Maka orang lagu tu kalau dia buat dalam arti kata dia tahu serta dia aku, kemudian dia itu dirayak, dia menyata lepas daripada tu oleh para-para warasatul anbiya, dia reti molek faham molek. Takut orang ni jatuh di dalam ayat ni. Jatuh dia kata buat menyengutu hukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jatuh orang tu dalam ini ayat. Jangan buat mudah. Ni nisbah bagi orang yang main politik. Bahawa kita ada main politik, orang biasa saja masalah. Duk kerja untuk masyarakat dan gitu lagi ni masalah. Tetapi orang main kemukakan kepada dia, tak apalah buat kita ni kena pensing kata sekarang lah ni panggil wahdatil adiyan. Bahasa Siap, bahasa panggil kata pahuk watanatam. Cara kita nak duk lagu mana? Pahuk watanatam ni makna kata cara kita nak saing orang Islam dengan orang asing. Saing tadi tu ya ada apa? Ada garis set. Bukan makna kata semua ajaran kita boleh pakai, kita boleh tunduk, boleh pakai belaka. Tak, bukan lagu tu. Orang Buzai ya tak semaya di masjid kita. Maka kita ni orang Islam tak boleh juga buat ibadat di tempat ketik dia, di wat di mana tak boleh. Di tempat ibadat dia. Sekarang lah ni benda hak khususiat dengan agama, kita orang Islam hak pahal kata kita kena saing dengan demo buat belaka. Tak kena lagu tu. Mereka tak buat perkara yang khususiat. Sebab agama, tiap-tiap agama ni ada khususiat dia. Khususiat mana? Benda yang cepat dan cepat kit hak dia. Dia kena buat lagu ni. Agama dia kena jalan lagu tu. Agama kita jalan lagu ni. Tepat hak tu tak boleh ikut pergi mari. Ya faham dalam kerajaan kita duduk ni, kerajaan Thailand sendiri, raja ya faham kata sini tak boleh. Ya faham kata ada sekatan. Orang kita hak pasal nak baik dah pakai turun buat habis orang. Tak kena lagu tu. Tak apa kita sembah, tak apa berhala. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, sebab demo pakak tangan juga apabila kita berdoa, waqiyah lagu tu tak kena. Salah cara faham lagu tu, tak betul lagu tu. Ni setengah-setengah kita apabila kita tengok kepada waqi' benda berlaku sungguh daripada kalangan orang Islam kita, hanya tak faham agama siapa situ.
Ni ayat Tuhan kata la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kita buat haji banyak mana, buat zakat banyak mana, nah semaya banyak mana, puasa banyak mana, zikir banyak mana, baca Quran banyak mana, buat kebaikan banyak mana, kena ni habis amalan, habis licin, makan lagi habis, la yahbatanna amaluka, amalan kita hampa. Sebab gapo sepagi tu lalu ya Allah? Sebab ni hak, orang panggil hak Allah Ta'ala benci sekali. Kalau lah buat hak lain, kita kata penuh langit ni. Dalam hadis yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan akan panggil seorang tu buat kerja tu kan. Ya Allah, ya. Aku nak apa bagimu. Selama mana mu tak wari mu ni jumpa dengan aku, iaitu hari syirik jumpa dengan aku. Setengah-setengah tak, Nabi Muhammad tak ada takut pada syirik. Nah, ma aksya alaikum an tusyriku ba'di. Aku tak takut dah puakmu tu syirik lepas pada aku. Setengah-setengah daripada a'immatul yang nak mengajak orang tu supaya buat menyutu Allah Subhanahu wa taala. Tengok Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, dia tak takut terhadap umat ni nak buat menyutu Allah Taala buat syirik. Tak nak takut gapo. Tu dia. Itu pahal, orang panggil kata pahal bukan dengan maksud hak Nabi khandak. Nah, saya nak jawab apa yang kata Nabi. Ada satu hadis lagi kata mal faqra aksya alaikum. Aku tak takut hei umat aku mu tu jadi pakai miskin. Pahal lagu mana? Hadis tu sabit juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah dalam umat Nabi Muhammad ni tak ada orang pakai miskin? Ada orang pakai miskin. Mana dalil kata ada? Mana alasan kata ada? Ni zakat fitrah ni hak kita nak bagi ni kepada siapa? Ni tak lama 2 3 4 hari lagi nak bagi zakat fitrah kepada siapa? Kita kepada fakir miskin. Tu menunjuk kata adanya fakir miskin. Pas Nabi kata tadi, mana Allah Subhanahu wa taala royak Nabi kecek lagu tu. Maksud lagu mana? Maksud kata semua umat Nabi nak jadi fakir miskin belaka tak ada. Gitu maksud. Kebanyakan umat kita ni tak berlakulah syirik, semua jadi buat syirik belaka dak. Akan tetapi ada satu kumpulan, ada golongan yang berlaku buat syirik. Tu cara faham hak kena dengan ajaran. Nampak tu tak? Jangan terpedayalah daripada perkara-perkara yang tersebut tadi. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu apabila amalan kita tu hancur, amalan kita hampa, amalan kita itu tak terpakai, jadi lagu mana? Wala takunanna minal khasirin. Nascaya dan jadilah mung tu engkau tu daripada golongan orang yang rugi. Tak rugi lagu mana moga kita wagi barang kita di hari akhirat esok. Barang kita amalan kita tak berguna satu perkara pun. Nak rugi? Tak rugi lagu mana? Tu cara nak kita jaga masalah ni molek nah. Kerana syirik yang ada zaman kita ni rupa macam lain dah. Ni, pendakwah ni kena dak jaga juga. Syirik dak dalam telefon dalam telefon gini, telefon gini. Nah, nak tanya ni nak sik mau nak jadi lagu mana? Bama ujung pada dalam tu, tok sihir pada dalam tu, bama menengok pada dalam tu, semua dak dalam tu belaka. Kalau kita puasa, kalau kita buat kebajikan banyak mana pun, kalau kita dak main muka tu, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan kita akan hampa habis. Amalan kita akan tak buat kira oleh Allah Ta'ala, dan Tuhan tak kita guna amalan kita tu walaupun sikit. Jangan. Ini perkara yang wajib kita tahu. Jangan duk pegang kata selama mana kita tak ada percaya kata ya jadikan kita nascaya tak apa, tak jadi syirik. Tak. Itu bukan maksud, itu bukan cara faham yang ada dalam Quran kita. Hak tu ada dalam kitab-kitab falsafah, kitab-kitab ahli kalam, hak tu suku. Hak ada dalam Quran ini tak pasti. Kalau kita buat kerja benda tersebut, nanti kita etikad tu ya jadikan kita dulu baru jadi syirik. Tak. Musyrikun sekahabuk pun tak ada ayat kata lain daripada Allah Ta'ala tu jadikan dia, tak ada. Carilah Quran 30 juzuk, tak ada. Cari dalam hadis Nabi hak mana-mana pun tak ada. Akan tetapi hak ada iaitu menyungutu Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tak ada etikad kata perkara tu jadikan dia. Nah, ni sebab itulah jadi syirik ni. Syirik lagu mana? Lain asyrakta, terima syarat. Terima syarat saja ya. Syarat kata, puak kita Muhammad, puak kita mari kita ibadat kepada berhala,
puak-puak kita, hak tok nenek kita dulu setahun, lepas tu kita ibadat ke Tuhan setahun. Kita buat gini jadi sama ada can kita tu. Jadi buat jadi boleh sama-sama duduk Mu boleh duduk, aku boleh duduk. Syarat ni Islam tak terima. Syarat ni Islam tak terima. We faham molek kita. Syarat ni Islam tak terima. Pak kenapa Allah Taala kata la in asyrakta? Sedangkan Nabi Muhammad tak ada etikad langsung kata berhala tu nak jadikan dia kapan, tak ada. Tapi hak ni la in asyrakta. Ni nak we kita faham jadi molek dah. Supaya nak we kita tu boleh pegang ajaran Islam yang sebenar. Kalau kita tak bergaduh masalah ni, nanti pejam mata lagi dulu, Allahu Akbar. Takut jumpa kata wala takunanna minal khasirin. Takut kita termasuk daripada golongan orang yang khasir. Apa makna khasir? Iaitu orang yang rugi. Apabila rugi nak klik mula macam ni, tak dah. Hak lain kita kata kecil lah. Kecil di sini mana kata berkaitan kita tak kena bercara. Tetapi hak ni besar. Betapa ramai ni orang yang mempertahankan benda ni sebab ada habuan yang tertentu. Ya Allah. Orang duk nak mempertahankan habuan perut pedang nak makan apa nama nak berapa hari. Saya tanya, cuba tanya diri kita, kata kita nak makan berapa hari, kita nak duduk berapa hari tamu kabami ni. Cuba kita kira jadi molek supaya perkara-perkara ni tak diulangi dah. Umur kita ni sekali ni ya. Kalau kena ni habis. Tak ada nak kecek banyak. Lepas tu Tuhan nak buat lagu mana? Tuhan hak nama Allah kita dah mengucap asyhadu an la ilaha illallah tu. Dia nak kita buat lagu mana? Ni. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Balillah, mana lagu balillah? Yakni bahkan Allah hendaklah engkau sembah. Mana bahkan Allah hendaklah mung itu patuh dan taat, jangan waknya mengutu. Syarat mana-mana yang nak memenuhkan agama mung, hei orang Islam, jangan kita ambil, jangan kita duk pakai, jangan kita terima. Jangan. Kalau kita terima, kita zalim diri kita sendiri. Hak ni hak ulama duk royak ni. Hak ni hak Tuhan suruh ulama, suruh Nabi, suruh Rasul dan para warasatul anbiya mai duk cerita, mai duk royak, mai duk seru, mari duk panggilkan kita supaya nak kita tu selamat. Kalau kita tak pakai ajaran ni, apa nak pakai ajaran hak mana? Lagi ni Tuhan duk royak kita. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan Allah lah hendaknya engkau itu patuh, taat, dan jadilah diri kita tu daripada golongan orang yang syukur. Lagu mana kita nak jadi orang yang syukur? Semua hak kita ni, diri kita mula-mula sekali. Pia yang mengadakan diri kita daripada tak ada kepada ada. Man? Orang musyrikun pernah mulut jawab kata Allah. Pas kita orang Islam jawab kata siapa? Kata Allah. Kemudian menjadikan udara, menjadikan makanan, menjadikan minum, menjadikan pakaian, menjadikan bombing tempat kediaman, menjadikan langit sebagai rukuk, menjadikan segala-gala benda. Pia yang menjadi. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi orang lain tak. Makhluk lain tak ada. Adakah dalam kitab mana-mana ayat kata kami yang menjadikan langit, kami yang menjadikan bombing, menjadikan udara, menjadikan semua klik pada tabiat. Kalau kita dengar bahasa Thailand ni panggil tamacat. Kalimah tamacat ni kalau kita tengok di dalam kamus ni, ia benda tak ada tuatun. Benda tidak ada, apa nama apa yang kata, benda tak ada. Tamacat ni benda sebut tapi pada hakikat ia tak ada. Tabiat. Bolehkah kalau kita kata kereta yang kecil tadi tu nak lari boleh kalau tidak ada orang yang duk mengatur. Orang yang duk, orang panggil kata clean dia bahasa sia. Tidak boleh nak duk mengatur dia, duk kontrol dia. Boleh. Kereta remote pecik kecil-kecil ni kena ada gapo nama alat-alat kita nak kontrolkan dia. Telefon kena ada orang kontrol dia. Komputer ada kontrol dia. Pas langit bombing, matahari, bulan, bintang, hujan, udara, rezeki tu rezeki ni, semua tak ada yang mengatur. Semua tu tamacap belaka. Ya Allah, bagaimana nak terima? Tu nak ayat kata cara nak lari orang-orang yang tak mahu nak beriman dengan Allah Ta'ala, pergi kepada benda hak tak ada. Benda hak tak ada cerak-cerak ia boleh fikir. Sedangkan ya orang berakal, sebab tu Tuhan kata
ia tak reti nak guna akal tu. Orang tak beriman walaupun habis saat teracan doktor, jadi tu jadi ning, sekalipun ia tak kenal Tuhan. Orang tak kenal Tuhan, seolah kata ia tak berakal. Lepas tu sahabat tu Tuhan kata, balil wa kum minasyakirin. Jadilah dirimu tu daripada orang syukur. Syukur terhadap apa? Syukur terhadap nikmat yang kita sebut tadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada syukur lagu mana? Hak besar sekali syukur terhadap Allah, mana kata wahadullah. Kita menyatu mengasahkan Allah Subhanahu Wa Taala sehanya jua, tak lain pada ni dak. Kemudian dalam masalah kita nak abdikan diri kita, kita nak jadi hamba tadi, kita jadi hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala hanya jua, lain pada ni dak. Hak tu mana syukur. Yang pertama, kita hati kita kepada Allah Ta'ala. Aku hanya Allah Ta'ala. Aku beriman kata Tuhan yang menjadikan aku, Tuhan yang mengadakan segala-gala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hak aku nak ibadat pada Tuhan aku dalam badan ni tak. Tu makna syukur. Tak mana syukur ni makna lagu mana? Makan rezeki Tuhan, minum rezeki Tuhan, serok udara Tuhan, gi ibadat lain daripada Allah, percaya lain daripada Allah. Seumpama orang tak beriman. Hak tu makna zalim. Sebab tu saya kata inna syirka la zulmun azim. Inna, mari dengan takkid lagi. Syirka, mari dengan lam takkid lagi. La zulmun azimun. Mari sifat soal lagi. 2 3 pak Tuhan nak ayat kita faham. Maka ulama kita nak syarah mari. Syarah mari kepada umat manusia ni nak kita faham kata benda ni adalah perkara yang manusia itu jangan menzalimi diri kita sampai paling daripada mana? Paling daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Wa kum minasyakirin. Itu dah. Wa kum minasyakirin. Jadi olehmu gapo nama? Jadi daripada orang yang alim. Jangan kita alim di situ. Jadi orang yang syukur, orang yang terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Cuma kita ni jangan buat kira sangatlah dengan orang pesing kata nak jalan mengikut hawa nafsu. Orang yang berdeki ke orang yang pesing tak boleh nak terima kebaikan yang Tuhan memberikan kepada orang lagu ni adalah orang yang zalim kepada diri. Itu sejenis daripada manusia. Nampak tu tak? Kata ke orang tu boleh puasa apa, kata ke orang ni kecek tak molek tak gatu tak gani, benda-benda ni kita tak sawak kira sangat kerana kita sia kepada dia kerana dia duduk di dalam kezaliman yang duk zalim terhadap dirinya sendiri. Tak sawak kira sangat benda-benda lagu tu. Baik, itu maknanya daripada ayat yang ke-60 ni. Kemudian ayat yang ke-67 Allah Subhanahu Wa Taala kata lagi kata wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan tidaklah apa nama? Dan mereka tidak menghormati akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar hormat. Makna kata dia ni tak ada hormat kepada Tuhan dengan sebenar-benar hormat. Makna kata dia tak kenal hak Tuhan. Dia tak kenal Tuhan tu. Sebab apa tak kenal Tuhan? Nak bela agama tok nenek. Nampak tu tak? Nak bela ajaran yang menyerah dengan al-Islam yang sebenar. Nak bela syirik, nak belanya perkara-perkara yang nak menyungutuk akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak bela perkara-perkara lagu tu seolah kata dia tak kenal Tuhan. Terutama musyrikun zaman Nabi. Dah nak bela lah, sialah tok nenek kita wari agama ni molek dah. Muhammad mung ni tak molek ni buat lagu ni. Ada. Nampak tu tak? Ya bukan nak sia lagu tu, ya bukan cara kita sia, bukan kita nak belah cara kena lagu tu, bukan lagu tu. Hak kenanya makna lagu mana? Mana kita ikut turut benar-benar tu, mana kata sia ke diri. Nah, berimeh jadi molek, berimeh jadi kena dengan ajaran molek. Tuhan kita ni macam mana? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bombing sekalian itu di dalam gegaman Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Nampak tu tak? Duduk dalam gegaman Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Duduk dalam gegaman mana tu? Duduk dalam cekak. Allah Taala akan cekakkan bombing ni. Maka ayat ni termasuk daripada ayatus sifat. Maka kita sebagai ahli majlis ilmi dumyak kita ni berjalan mengikut ulama salaf, mana kata kita lalukan ayat ni sebagaimana ayat ni datang. Karena kita nafi daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan mumathalah
benda yang menyerupai dengan segala-gala makhluk tu kita nyuci. Kerana zat Tuhan tak serupa dengan segala makhluk, perbuatan Tuhan pun tak serupa dengan segala makhluk, sifat Tuhan pun tak serupa dengan segala makhluk. Tak payah dah kita nak pergi pakai hak tu pakai hak ni, cukup pi dah. Nah dah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat esok Tuhan akan gegamkan bombing ini. Bombing yang kita duduk ni. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan segala-gala langit itu Allah Subhanahu wa taala akan gulung dia di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kata biyaminih, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia raya. Cuma janganlah tasawur dalam otak kata, hak kedua ayah Tuhan dua ayah ni serupa dengan kita. Dia nak serupa lagu mana ni Tuhan. Jangan kita meletakkan diri kita sebagai asal, Tuhan tu sebagai forok. Tepat hak kita ni hak kita, makhluk tu makhluk, Tuhan tu Tuhan. Benda lain-lain. Cuma Tuhan royak lagu ni supaya kita beriman kata Allah Subhanahu wa taala mempunyai izzat. Orang beriman pehagana. Kata Allah Taala mempunyai izzat, tak ada menyerupai izzat itu dengan segala-gala makhluk. Sifat dia pun sepatu. Nah, sifat dia perbuatan dia sepatu. Mudah ya cara nak faham mengikut a'immatis salaf, cukup lekat. Tak ada kena duk. Jadi kecek jadi banyak. Faham tu dah? Tu nak kita faham jadi molek mengikut para ulama kita. Adapun ahli kalam, ahlul bidah apa nama ni, hak reti pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ni, dia tak boleh nak terima hak tu hadiah, tak ada masalah gapo. Yang nak buat kan dia zalim ke diri dia, jalan tak kena, masya-Allah. Nak buat lagu mana dia duk lemah dengan apa-apa ajaran yang dia itu duk sangka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada apa-apa yang mereka itu menyekutukan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak tu? Allah Ta'ala ni maha tinggi daripada orang dunia sebuah kepada diri dia tu. Berapa nama? Iaitu anak ke, ada lagi perkara-perkara yang standing dengan Tuhan, ada lagi hukum yang baik daripada hukum Tuhan, ada lagi ajaran yang molek daripada ajaran Tuhan. Banyak perkara-perkara yang mereka itu nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan kata subhanah, ni makna Tuhan puji diri ni. Tuhan puji diri subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala ada berapa bagai di sisi ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama, tinggi zat. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala tertinggi di atas segala makhluk pertama sekali. Tu hak ni hak di ijma'kan di sisi a'immatis salaf, kata zat Tuhan ni tertinggi di atas segala makhluk. Yang kedua, pangkat Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas segala makhluk. Kemudian kemegahan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas segala makhluk. Kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas segala makhluk. Pak perkara ni di sisi ahli sunnati wal jamaah i'tiqad belaka, terutama hak berjalan mengikut a'immatis salaf semenjak dulu sehingga sekarang, begitulah mereka itu jalan. Tu makna kata wa ta'ala. Hai tu dak? Bukan Tuhan tinggi pangkat, zat Tuhan ni duduk di bawah daripada dunia ataupun bawah makhluk, bukan. Amma yusyrikun, tinggi daripada perkara-perkara yang nak menyengutu akan Allah Subhanahu wa taala. Semua ni tertolak. Tuhan tolak daripada dirinya sendiri. Kemudian ayat yang ke 68 tu, insya-Allah itulah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan royak mari sebagaimana tokoh-tokoh para ulama kita royak di sini, iaitu kita buat khulasah kesimpulan daripada pentafsiran Imam At-Tabari, Imam Ibn Abi Hatim, Imam Abdul Razak San'ani, Imam An-Nasai dan Imam lagi daripada tokoh-tokoh ulama tu a'immatus salaf laka tu. Patu hak kemudian ni daripada tokoh-tokoh ulama kita banyak lagi lah hak yang duduk, Imam Sam'ani sendiri, Imam Ibn Kathir dan Imam Al-Alusi dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh para ulama kita yang nak berikan pengertian dan makna kepada kita melalui lidah mereka, kalam-kalam mereka, ilmu-ilmu mereka yang mensyarah akan kitab Allah Subhanahu wa taala ni, supaya kita faham kena dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendak, supaya kita itu dapatnya ambil pengajaran, ambilnya pengertian dan pakat-pakat kita boleh nak buat amal belaka supaya nak kita tu selamat
dan jauh diri kita daripada bergapo, daripada bala petaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada mana? Daripada seksa api neraka, dan daripada bala petaka, daripada corona, daripada bergapo. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Insya-Allah pada besok hari kita akan masuk ayat wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ayat 68 daripada ini surah. Mudah-mudahan kita dapat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sekadarnya sahaja dulu. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.